Rangka Tindakan Ekonomi Brunei Darussalam menggariskan peran strategi untuk mencapai matlamat ketiga Wawasan Brunei 2035 menumpukan kepada pembangunan ekonomi dinamik dan berdaya tahan. Di bawah rangka tindakan tersebut, industri makanan dan pelancongan dikenal pasti sebagai salah satu daripada 5 sektor keutamaan yang memacu pertumbuhan, pekerjaan berkualiti tinggi dan inovasi di samping ICT, hiliran minyak dan gas dan perkhidmatan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menekankan perkara tersebut semasa dialog Belia Awam edisi ke-8. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin juga berkata, di samping Peta Jalan Industri Makanan, Peta Jalan Industri Pelancongan Negara Brunei Darussalam 2024-2035 menetapkan matlamat yang bertujuan menjana kira-kira 1.1 bilion dolar Brunei dalam hasil pelancongan disokong oleh peningkatan 1.4 juta pengunjung setiap tahun. Acara bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-20 diadakan di Jabatan Perdana Menteri. Acara bertemakan Belia Bertindak Memperkasa Masa Depan Ekonomi Brunei. Berpindah tradisional ini, agriculture. Penandatanganan Perjanjian Memorandum Persefahaman MOU antara Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB dan Union Pay International bakal meningkatkan pengalaman pengembaraan rentas sempadan dan kemudahan pembayaran di negara ini, China dan wilayah yang lebih luas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Perjanjian berkenaan mencerminkan matlamat yang dikongsi bersama dalam mempromosi pelancongan rentas sempadan serta mengukuhkan kedudukan negara ini sebagai hub pengembaraan yang dihubungkan secara digital di rantau ini. MOU tersebut juga menandakan satu lagi kejayaan penting dalam menyokong kemajuan sektor pelancongan dalam dan luar negara di samping menggunakan solusi pembayaran yang selamat dan mudah bagi para pengembara. Persatuan Perniagaan Brunei Perancis FBBA merupakan salah satu persatuan perniagaan yang paling aktif di negara ini. Ia juga memainkan peranan penting dalam memperdalam hubungan ekonomi dan memupuk pemahaman bersama antara negara Brunei Darussalam dan Perancis. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menggariskan perkara tersebut semasa perjumpaan tahunan sempena ulang tahun FBBA ke-25 yang berlangsung di Bandar Seri Begawan. Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa turut menekankan persatuan tersebut membantu kedua-dua perusahaan meneroka perkongsian baharu yang menyokong pertumbuhan, inovasi dan kesejahteraan bersama. Dengan tema sepanjang tahun yang mencerminkan mengenai perjalanan persatuan berkenaan. Juga hadir Puan Yang Terutama If Luban, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam. Para pengusaha tempatan di negara ini dan Malaysia terus membina kerjasama sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi dua hala. Justru ekspor produk Malaysia yang dilancarkan terus membuka peluang bagi produk kedua-dua negara menembusi pasaran masing-masing. Pelancaran ekspor berlangsung di Dewan Razita Bangunan Pangeran Haji Othman Kampung Sengkurong B. Perasmian ekspor disempurnakan oleh Tuan Terutama Datuk Muhammad Aini bin Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Lebih 40 pempamer dari Malaysia dan 12 pempamer tempatan mengikuti ekspor selama 6 hari tersebut. Ekspor turut menyediakan sesi padanan perniagaan yang menghubungkan pengusaha dengan pengedar, pelabur dan rakan niaga strategik bagi memperkukuh peluang kerjasama rentas sempadan. Pelbagai jenis makanan dan minuman serta produk dengan harga berpatutan boleh diperoleh di Bazar Usahawan berlangsung di Dewan Muhibah Berakas. Bazar dirasmikan oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Disertai lebih 50 pengusaha tempatan dan Majlis Perundingan Kampung, bazar memberi peluang kepada golongan belia mempromosi produk buatan sendiri. Bazar merupakan anjuran Majlis Perundingan Kampung Beribi Kawasan 2 dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei Muara.
15 pemandu pelancong yang berdaftar di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menerima sijil masing-masing setelah mengikuti latihan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan bagi industri hospitaliti dan pelancongan. Penyampaian sijil diadakan di Semia Votek Gadong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Daeng Salinah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah pelancongan. Latihan adalah sebahagian daripada komitmen jabatan berkenaan dalam usaha meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan pelanggan ke tahap yang cemerlang dengan menerapkan nilai-nilai Islam. Pelbagai potensi baru giat diteroka Majlis Perundingan Kampung MPK Jerudong B bagi meningkatkan taraf ekonomi penduduk. Salah satu daripada inisiatif tersebut, pembangunan Pantai Siandang sebagai taman rekreasi komuniti. Diambil dari nama sebuah stesen pertanian lama, Pantai Siandang Jerudong menjadi simbol penghargaan kepada jasa datuk nenek masyarakat Kedayan yang pernah mencari rezeki di kawasan tersebut di era 60-an. Inisiatif tersebut turut mendapat sokongan padu daripada ahli jawatankuasa MPK Jerudong, penduduk kampung serta Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Kami sebelah suaralah ahli jawatankuasa menamakan pantai ini Pantai Siandang Kampung Jerudong, dan tujuannya ia mengenang jasa datu nenek kami yang bekerja di sana dulu. Pasal stesen Siandang ini yang hanya yang ada kerja dulu yang membagi orang-orang kampung yang hampir-hampir di sini. Dengan semangat komuniti dan usaha berterusan, Pantai Siandang Jerudong bukan sahaja menjadi lambang kebangkitan kawasan terbiar, malah membuka peluang ekonomi dan sosial kepada penduduk setempat. Kerjasama daripada ahli jawatankuasa, Majlis Perundingan Kampung dan penduduk kampung, inilah yang menunjukkan, yang menampakkan yang kami itu hidup bermasyarakat dan mahu berganding bahu membuat satu-satu kerja dan menyelesaikan apa-apa yang kehendak daripada ahli jawatankuasa yang kami buat pada masa ini. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib menerima doa anugerah semasa Majlis Anugerah Inovasi Perbankan Runcit Global 2025 yang berlangsung di Mandarin Oriental, Singapura. Doa anugerah yang diterima ialah kredit kad Islamik terbaik, pulangan tunai untuk Taib World Mastercard dan transformasi IT cemerlang oleh Bank Islam. Mewakili Perbadanan Taib bagi menerima anugerah tersebut ialah pengarah urusannya, Datin Hajah Hasnah binti Haji Ibrahim. Penerimaan kedua-dua anugerah tersebut menandakan satu pencapaian penting bagi Perbadanan Taib untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai institusi kewangan Islam terkemuka dan berdaya maju yang diiktiraf di peringkat serantau dan antarabangsa. Bank Standard Chartered Brunei memenangi anugerah bank digital terbaik bagi tahun ke-12 berturut-turut oleh The Digital Banker pada Majlis Penganugerahan Inovasi Perbankan Runcit Global. Sebagai bank antarabangsa terbesar di negara ini, Standard Chartered menyediakan rangkaian produk dan perkhidmatan kewangan yang komprehensif untuk individu, perusahaan kecil dan sederhana serta institusi korporat di Brunei. Hubungan ekonomi antara negara Brunei Darussalam dan Sarawak diperkuat melalui Majlis Pertukaran Rasmi Memorandum Perjanjian antara Sahamada Corporation Sundiang Berhad dan LCDA Agribusiness Sundiang Berhad, anak syarikat kepada Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Sarawak bagi projek Rimbunan Kasih Sundar Lawas. Majlis berlangsung baru-baru ini di Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak, Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan.
Majlis disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Paduka Sri Laila Jasa, Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak dalam ucap tamanya menjelaskan dasar kewangan negara Brunei Darussalam yang stabil menjadikan negara ini destinasi pelaburan yang menarik, khususnya dalam sektor pertanian, penternakan dan makanan. Kerjasama ini juga membuka peluang pembangunan pusat pengeluaran dan pemprosesan makanan di Brunei dengan piktirafan halal yang kukuh serta memanfaatkan pelabuhan muara sebagai laluan perdagangan utama. Manakala menurut Awang Haji Ilyas, projek ini memperkenalkan teknologi moden dalam pertanian dan aquakultur. Hasil tanaman di rumah hijau serta ternakan ikan dan udang akan diproses di negara Brunei Darussalam sekaligus menyediakan peluang pekerjaan dan latihan untuk rakyat tempatan. Dengan adanya projek Rimbun Kasihan di mana pihak kami akan mengeluarkan dari sana, di mana hasil produk itu akan dibawa di Brunei dan diproses di Brunei dan akan diekspor ke luar negeri. Jadi dengan adanya projek ini nanti akan boleh menambah peranan petani untuk pekerja yang banyak lagi di kilang-kilang petani. Kerjasama ini menandakan fasa baharu dalam pembangunan ekonomi serantau, memperkukuh hubungan perdagangan antara Brunei Darussalam dan Sarawak serta menyokong usaha transformasi industri pertanian dan makanan halal yang berdaya saing di pasaran serantau. Bandar dan kerjasama serantau. Projek Rimbun Kasih di Sunda.